Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3, bab 4, kod arahan, bahagian yang ke-6, struktur kod arahan. Dalam kehidupan seharian, satu masalah harus dianalisis, dikenal pasti dan dibahagikan kepada beberapa sub-masalah melalui proses leraian supaya masalah tersebut bukan sahaja kelihatan kurang rumit tetapi lebih mudah untuk diselesaikan. Bagi setiap sub-masalah, satu algoritma khusus boleh dihasilkan. Gabungan kesemua algoritma yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Pembangunan atur cara juga dilakukan dengan cara yang sama. Masalah pengaturcaraan dibahagikan kepada tugas utama dan beberapa tugas kecil sub-tugas. Bagi setiap tugas kecil, satu algoritma dapat dibina. Semasa fasa pengukuran, algoritma bagi tugas utama diterjemahkan kepada atur cara utama dan algoritma setiap tugas kecil diterjemahkan kepada sub atur cara yang dipanggil function atau prosedur. Function dan prosedur akan digunakan pakai dalam atur cara utama bagi menyelesaikan masalah tersebut. Okey, ini contoh satu atur cara yang besar. Okey, kita bahagikan kepada prosedur yang pertama, function yang pertama dan function yang kedua. Ini adalah contoh di mana tiga bahagian dibahagikan untuk membentuk satu atur cara yang besar. Okey, fungsi, function dan prosedur dalam atur cara. Function sesuai digunakan sebagai sub-tugas yang perlu memulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Sebagai contoh, dalam permainan yang melibatkan pembelian, situasi pengiraan dana yang sedia ada dan baki dana selepas pembelian diperlukan. Function sesuai digunakan bagi proses pengiraan kerana kod yang tidak sama perlu ditulis semula setiap kali pemain ingin melakukan pembelian. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh di mana pembelian dalam game dapat dilakukan. Okey, ini adalah baki yang sedia ada 1972. Okey, selepas kita membeli barangan, baki ini akan berkurangan. Okey. Atur cara ini dikenali sebagai prosedur. Okey, pemain boleh memilih untuk menaik taraf senjata. Okey, ini contoh menaik tarafkan senjata ini. Okey, boleh menaik tarafkan hood ni. Okey, armor dia, bow dan lain-lain. Baki dan senjata yang dinaik taraf akan dipapar selepas dipilih. Okey, setelah kamu pilih, baki yang baru akan dipaparkan di sini. Okey, seterusnya prosedur. Sesuai digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Okey, contoh kita nak tengok dia punya main menu atau menu user punya profile. Macam ini. User punya profile. Bila kita tekan user profile, dia akan paparkan tanpa mengulangkan nilai profile yang tidak mengulangkan nilai, seperti contoh di sini. Prosedur ini akan memaparkan tertingkap yang mengandungi profil pemain seperti yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut. Okey, ditunjukkan di dalam gambar ini. Penggunaan sub atur cara seperti function dan prosedur sesuai untuk melaksanakan tugas yang khusus, okey, tugas yang tertentu berulang kali dalam satu atur cara yang sama atau dalam atur cara yang berlainan. Ini menjadikan kod arahan seluruh atur cara menjadi lebih kemas, teratur, sistematik dan bersifat modular dan lebih mudah dinyah pijat serta diselenggara. Penggunaan function dan prosedur dalam menghasilkan satu atur cara merupakan satu pendekatan yang harus dikuasai oleh murid. Kemahiran ini membolehkan murid memainkan peranan sebagai team player dalam menghasilkan satu atur cara yang bertaraf komersial. Okey, contohnya kamu dalam satu kumpulan membuat satu atur cara, okey, di mana pembahagian tugas itu masing-masing ada tugas yang perlu dilakukan. Maka kamu kena menggunakan function dan prosedur untuk memudahkan atur cara
dihasilkan. Okey, supaya nanti bila gabungan setiap tugas untuk membentuk satu atur cara ini dapat dijalankan dengan mudah. Okey, contoh kalau kamu buat satu game, okey, satu orang ambil part grafik, satu orang ambil part peta, satu orang ambil part bunyi, satu orang ambil part membuat senjata. Setiap part itu bila digabungkan senang untuk diselenggara dan mudah untuk digabungkan. Okey, dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan, function dan prosedur akan mempunyai persamaan dan perbezaan yang jelas dari segi takrifan dan kegunaan. Okey, dari segi definisi takrifan dan kegunaannya. Dalam bahasa pengaturcaraan Python, prosedur tidak wujud kerana prosedur dianggap implicit function. Prosedur Python tetap memulangkan nilai non walaupun memainkan peranan yang sama seperti prosedur dalam bahasa pengaturcaraan yang lain, iaitu tidak melakukan sebarang pengiraan dan hanya memaparkan maklumat. Non ialah nilai lalai dalam Python. Tarifan dan kegunaan function serta prosedur dalam buku teks anda akan berdasarkan bahasa pengaturcaraan Python. Okey, dalam pelajaran kita hanya menggunakan bahasa Python yang diajar dalam buku teks. Seterusnya, ada dua jenis function. Yang pertama, yang sedia ada, built-in function. Okey, built-in function yang ada dalam library. Dan yang kedua, user-defined function yang ditulis oleh pengguna. Okey, user-defined function perlu menerima satu nilai input, argument, memulangkan satu nilai atau beberapa nilai, nombor, askara atau jenis data yang lain. Okey, prosedur ditulis oleh pengguna, tidak semestinya menerima input, tidak memulangkan sebarang nilai kecuali nilai lalai, non. Okey, ini adalah perbezaan antara keduanya. Manakala persamaan, okey, mari kita lihat persamaan. Mempunyai nama yang khusus dan eksplisit, berparameter ataupun tidak berparameter, maksudnya ada nilai di dalamnya atau tidak nilai di dalam kurungan itu. Okey, saya akan terang kurungan di next slide. Melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas yang khusus. Okey, boleh digunakan berulang kali dalam atur cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Okey, kesamaan antara kedua-duanya. Seterusnya, penggunaan built-in function dalam bahasa pengaturcaraan Python. Contoh ini menunjukkan penggunaan built-in function sum, max, min, index bagi mendapatkan nama murid yang memperolehi markah tertinggi dan terendah. Jadual di bawah menunjukkan markah yang diperolehi bagi 5 murid bagi 4 mata pelajaran. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh 5 murid bagi 4 mata pelajaran. Okey, mari kita lihat atur caranya. Okey, yang pertama, menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Okey, murid yang pertama, ini list untuk murid yang pertama. List untuk murid yang pertama. Semua markah bagi setiap murid mestilah disimpan dalam senarai masing-masing, dalam list masing-masing. Okey, jelas yang ini. Kemudian kita masuk yang kedua, menyimpan nama setiap murid dalam urutan senarai nama. Okey, dalam list senarai nama, ini adalah cara untuk menulis nama dalam senarai mengikut tertib senarai nama. Okey, contoh Ali bin Azmi, murid yang pertama. Okey, Aminah bin Yusuf, murid yang kedua. Chong Yiling, murid yang ketiga. Dayang Minsu, murid yang keempat, dan seterusnya. Okey, jelas keduanya ni. Kemudian kita masukkan yang ketiga, menjumlahkan setiap markah setiap murid. Okey, menjumlahkan setiap markah murid. Okey, jumlah markah sum murid 1. Okey, sum maksudnya dia menambahkan setiap markah di sini. Okey, sum murid 1. Dia menjumlahkan semua markah di sini. Sum murid 2, sum murid 3 dan seterusnya. Okey. Sum murid 1 maksudnya jumlah markah 1 akan diumpukkan di sini. Bermaksud markah yang telah didapati di sini, okey, hasil tambah 1, 2, 3, 4 ini akan diumpukkan di sini. Bermakna jumlah 1 adalah jumlah markah yang telah dikira di atas ini dan seterusnya.
Okey, senarai markah bagi setiap murid dihantar ke built-in function sum dan nilai yang dipulangkan ialah satu jumlah markah disimpan oleh pemboleh ubah yang sepadan. Okey, seterusnya menyimpan jumlah markah setiap murid dalam senarai jumlah. Okey. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5. Okey, ini adalah jumlah yang telah disusun dalam satu senarai. Okey. Bermakna untuk indeks 0 jumlah 1, indeks 1 jumlah 2 dan seterusnya. Jumlah markah bagi setiap murid disimpan dalam satu senarai bernama jumlah. Okey, jelas kedudukan jumlah markah adalah mengikut tertib. Okey, mengikut susunan yang telah disusun. Jelas ini. Okey, seterusnya kita mencari markah tertinggi dan markah terendah dalam senarai jumlah. Okey, tertinggi sama dengan max jumlah, terendah sama dengan min jumlah. Jumlah ini adalah di sini. Okey, dia akan kira antara di dalam list ni yang mana yang paling tinggi. Kemudian min jumlah dia kira dalam senarai ini yang mana yang paling rendah. Okey, senarai jumlah dihantar sebagai argumen kepada function max dan min. Function max akan memulangkan markah yang tertinggi dan function min akan memulangkan markah yang terendah dalam senarai jumlah. Okey, dalam senarai jumlah. Okey, seterusnya menggunakan sub function untuk mencari nama murid. Okey. Murid markah tertinggi. Okey, murid markah tertinggi, nama indeks tertinggi, nama indeks tertinggi, nama indeks tertinggi. Okey, mari kita lihat. Okey, di sini nama dia akan memilih yang mana yang paling tinggi, indeks markah tertinggi. Okey, dia akan pilih yang mana yang tertinggi daripada nama ini dan dipanggil. Okey, murid markah tinggi, nama indeks yang tertinggi, dia akan cari indeks yang tertinggi untuk memanggil murid markah yang tertinggi. Jelas di sini? Okey, kemudian dia akan mencetak nama serta markah tertinggi dan terendah. Okey, print murid markah tertinggi. Print murid markah tertinggi. Okey, murid markah tertinggi di sini dia akan panggil sub function ini yang telah dicari di sini. Okey, nama murid markah tertinggi akan dipaparkan di sini. Memperolehi jumlah markah tertinggi iaitu tertinggi. Okey, tertinggi ini dia akan paparkan markah yang tertinggi. Okey, di sini markah yang tertinggi. Jelas? Okey, dia akan panggil yang ini untuk dipaparkan di markah yang tertinggi tadi. Okey, sama juga dengan print markah yang terendah. Print murid markah terendah. Okey, dia akan panggil nama murid markah yang terendah, nama murid markah yang terendah. Nampak di sini? Nama murid markah yang terendah, memperoleh jumlah markah terendah iaitu terendah. Dia akan cari di sini markah yang terendah, min jumlah yang terendah. Okey, jelas? Okey, kemudian ini adalah outputnya. Okey, kemudian ini adalah outputnya. Chong Yiling memperolehi jumlah markah tertinggi iaitu 334. Danish pula memperolehi markah terendah iaitu 276. Okey, ini adalah contoh atau cara yang menunjukkan penggunaan prosedur tadi. Okey. Okey, ini adalah contoh built-in function yang ada dalam Python. Okey, anda boleh lihat ini adalah contoh-contoh built-in function yang ada dalam Python. Okey, seterusnya ini juga contoh built-in function yang ada dalam Python. Okey, dia disimpan di dalam library. Kamu boleh memanggilnya bila perlu. Seterusnya kita masuk function dihasilkan sendiri, user defined function. Okey, ini adalah contoh atau cara. Okey, define average number. Okey, avg
underscore number, average number x dan y. Print average number of x and y is x plus y divide by 2. Okey, bahagi 2. Ini adalah formulanya. Average number 3 dan 4. Okey, ini adalah outputnya. Average of 3 and 4 is 3.5. Okey. Penerangan kod. Mari kita lihat. Garis 1 dan 2, perincian definisi fungsi. Garis 1 dan 2 adalah perincian definisi bagi fungsi. Okey, fungsinya adalah fungsi average. Okey, average nombor pertengahan antara kedua-dua nombor. Okey, baris yang ketiga. Okey, 1 2 3. Baris yang ketiga ini adalah untuk memanggil fungsi. Okey. Kita lihat balik baris yang pertama, parameter lulus x sama dengan 3, y sama dengan 4. Okey. Parameter lulus x sama dengan 3, y sama dengan 4. Baris yang kedua, cetak nilai dua parameter serta nilai purata mereka. Okey. Ini penerangan bagi kod user defined function yang pertama. Terdapat dua jenis function user defined. Okey, function tanpa argument. Okey, tanpa argument maksudnya di dalam ini kosong, tak ada argument apa-apa. Nilai non. Okey, yang kedua function yang memulangkan nilai. Okey, mari kita lihat function tanpa argument. Okey, function berikut tidak mempunyai argument. Okey, ini adalah contoh bagaimana ia ditulis. Define function, nama dia. Okey, define function apa dan nama dia kosong. Ini statement 1, statement 2. Okey, ini adalah cara untuk menulisnya. Okey, mari kita lihat contoh atau cara. Define print. Okey, bagi ini cara untuk menulisnya. Ini adalah nama function tersebut. Ini tak ada nilai. Print. This is Python 3.2 tutorial. This is Python 3.2 tutorial. This is Python 3.2 tutorial. Okey, nampak? Okey, kemudian menutup balik atau cara itu. Okey, terus ini adalah outputnya. This is Python tutorial. This is Python tutorial dan this is Python tutorial. Ini contoh output function tanpa argument. Mari kita lihat penjelasan perinciannya. Okey, garis 1 hingga 4, perincian definisi fungsi. Garis 1 hingga 4, 1, 2, 3, 4 adalah perincian definisi fungsi. Baris 5, baris 5 panggil fungsi. Jelas untuk panggil fungsi. Baris 1, tiada parameter lulus. Nampak? Di dalam ni kosong. Okey, tiada parameter lulus. Tak ada parameter pun boleh jalan atau cara. Okey. Baris 2 dan 4 laksanakan 3 penyataan cetak. 1 2, okey, 3 2 3 dan 4. Laksanakan 3 penyataan cetak. Okey, jelas untuk user defined function yang ini yang tak ada argument. Okey, seterusnya kita masuk function yang memulangkan nilai. Okey. Fungsi yang memulangkan nilai. Okey, ini adalah dia punya gambaran bagaimana fungsi itu ditulis. Okey, yang pertama define function. Okey, nama dia dan kamu letak argument dia. Okey, argument 1 atau argument 1 dan 2, statement 1, statement 2, kemudian return expression. Okey, kamu kena memulangkan nilai dan yang keempat ini memanggil fungsi tersebut. Okey, mari kita lihat caranya. Okey, define n square x dan y. Okey, return x times x tambah 2 times x times y tambah y times y. Ini adalah formula untuk mengira square. Okey, print the square of the sum of 2 and 3 is. Okey, ini cara dia memanggil. Okey, ini sepatutnya di bawah. Okey, n square ni sepatutnya di bawah ni. Okey, bukan di sini. Sepatutnya n square 2 dan 5 di bawah untuk memanggil atau cara. Okey, output dia. The square of sum of 2 and 3 is 25. Okey, 25.
Ini contoh. Okey, penjelasannya mari kita lihat garis 1 dan 2 perincian definisi fungsi. 1 dan 2 adalah perincian definisi fungsi. Baris 3, okey, panggil fungsi dalam penyataan cetak. Okey, baris 3 panggil fungsi dalam penyataan cetak. Okey, baris 3. Okey, yang ketiga kita tengok baris 1 lulus parameter iaitu x sama dengan 2, y sama dengan 3. Okey, sini x sama dengan 2, y sama dengan 3. Ini nilai ini akan dimasukkan di dalam sini. Kemudian baris yang kedua, hitung dan kembalikan nilai x dan y. X tambah y pasal 2. Okey, ini adalah baris kedua untuk hitung formula ini. Okey. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung kepada bahagian yang ketujuh, struktur kod arahan. Sila like, share dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.